أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini hari Rabu bersamaan 6 hari bulan 1 2021. Pengajian pagi pukul 8.30 perbahasan surah melalui kalimah surah Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maryam, Ibu Syarif, Makcik Syarifah, Ibu Selama, Tuan Zul Syahmi. Siapa ya Zul Syahmi? Tuan Zul Syahmi siapa ya? Ibu Rahil, Ibu Aziza, Ibu Makcik Ninorizan, Ibu Rosna, Ibu Baharia, Kak Hana, Tuan Haji Nasir, Ibu Wan Hasna dan semua yang lain. Masya Allah. Okey, Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu semua mute Ibu ya. Ada tak tanya yang belum mute lagi? Okey, semua dah mute ya. Alhamdulillah. Saya sambung pada hari ini perbahasan surah melalui kalimah surah Yasin ayat yang ke-67 ya. Ayat yang ke-67. Ibu ayah ayat ke-67 firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Shadaqallahul azim. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, firman Allah Taala, walau nasha'u. Walau nasha'u. Tengok kalimah nasya'u, kita dah bincang hari itu. Nasya'u itu adalah daripada sya'a yasha'u. Fi'il madhinya sya'a, mudhari'nya yasha'u. Maknanya apa? Berkehendak. Jadi ibu ayah, kalimah nasya' itu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Kita ulang balik. Kalimah nasya' itu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ibu ya. Dia adalah fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Okey. Dia adalah fi'il mudhari'. Okey. Kotak yang ke-14 ya. Jadi nasya' kami berkehendak. Kami berkehendak. Kemudian tengok la masakhna, kalimah masakhna. Okey. Ya. Masakhna ni buaya adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Okey. Sekejap saya nak tengok kamu sekejap. Okey, dia daripada masakha yamsakhu, fa'ala yaf'alu, masakha yamsakhu. Masakha yamsakhu. Ibu ayah, macam mana kita nak kenal fi'il mudhari' itu atas wazan yaf'alu ya? Yaf'alu pada atas. Okey. Biasanya, tak semestinya tapi biasanya dia ada masakha, fa'ala, fa'ala, masakha. Jadi pada ain dengan lam tu, ain dengan lam, fa'ala, pada fa'ala, contohnya masakha, maka sin bertepatan dengan ain, kha bertepatan dengan lam. Fa, mim, ain, sin, lam, kha, masakha, fa'ala. Okay. Jadi kalau ain fi'il ataupun lam fi'il itu adalah salah satu daripada huruf halqi. Huruf halqi ada berapa ibu? Ibu ya? Huruf izhar halqi ada berapa? 6 ya. Ibu ada 6. Huruf izhar halqi ada 6. Jadi kalau ain ataupun lam itu adalah salah satu daripada huruf izhar halqi, biasanya fi'il mudhari' atas wazan yaf'alu. Biasanya. Jadi cuba tengok. Masakha, ada tak salah satunya antara sin dengan kha, ada tak huruf halqi? Ada kan? Pada apa? Huruf apa? Huruf kha.
Masakha, kha itu adalah huruf halqi. Maka biasanya fi'il mudhari' datang atas wazan yaf'alu. Maka kita tengok yamsakhu, masakha yamsakhu. Okey, fa'ala yaf'alu. Jadi di sini buaya la masakhna hum. Pada la masakhna hum ini buaya ada 3 perceraian ya. Pertama lam. Lam saja makna lain, lam saja makna nescaya ataupun pasti. Lam tu lam takkid. Masakhna fi'il madhi, kotak 14. Masakhna hum. Hum di sini buaya. Okey. Hum di sini kita panggil dia maf'ul bihi lah. Maf'ul bihi. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la masakhnahum. Okey, masakhnahum. Siapa okey, ya ibu ya. Hum tu kita masuk sikit ya, masuk nahum sikit. Hum tu dhamir kan? Dhamir. Sekarang ni ibu, hum tu dhamir dan sekarang ni hum tu jadi apa pada masakhna tadi? Hum tu jadi apa pada masakhna ibu? Masakhna fi'il dan fa'il dia, fa'ilnya na tu. Hum jadi apa? Maf'ul bihi Ibu Sufyan, betul ya. Jadi maf'ul bihi. Jadi ibu kalau maf'ul bihi apa i'rab dia? Maf'ul bihi tu nasab ke jar ke? Waalaikumsalam ibu. Nasab ke jar ke rafa? Maf'ul bihi. Nasab ke jar ke rafa? Nasab ibu ya. Nasab. Okey. Jadi kita panggil hum itu dhamir marfu' ke, dhamir mansub ke, dhamir majrur. Hum di sini dhamir apa? Dalam konteks ayat ni, hum ni dhamir apa? Dhamir majrur ke, dhamir mansub ke, dhamir marfu'. Dhamir mansub ibu ya, dhamir mansub. Kenapa mansub? Kerana sekarang ni dhamir ni, hum ni jadi maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi, maka dia dhamir mansub lah. Kerana maf'ul bihi i'rabnya nasab. Ke dhamir ini dipanggil dhamir mansub. Okay. Dan ibu tengok sekarang ni dhamir mansub ni dia bercantum ke tak bercantum? Dia bercantum ke tak bercantum ibu? Hum ni dia bercantum ke tak bercantum dengan masakhna? Bercantum ke tidak? Bercantum. Jadi ibu kalau bercantum kita sebut apa dalam bahasa Arab? Muttasil ke munfasil? Kalau bercantum muttasil ke munfasil? Muttasil. Bagus Ibu Sofia tulis Arab selalu bagus, masya-Allah. Jadi ibu ayah, nama hum ni dhamir apa? Hum ni sebut penuh. Dhamir dot apa namanya? Dhamir apa? Jadi 3 sebutan. Dhamir dot apa dia? Cuba ibu sebut apa nama dhamir ni? Hum ni dhamir apa? Dhamir mansub muttasil. Bagus Ibu Maimunah ya. Dhamir mansub muttasil. Ibu Marusa terbalik. Sebut dhamir mansub muttasil. Betul dah tu tapi terbalik sikit ya. Okey. Jadi ibu dhamir mansub muttasil. Ibu ada tak dhamir mansub tapi dia munfasil, ada tak? Dhamir mansub munfasil ada tak? Ada. Dekat mana ibu jumpa biasa ibu? Dhamir mansub munfasil biasa jumpa kat mana? Biasa kita jumpa. Tapi kat mana? Dhamir mansub munfasil. Biasa kita jumpa dalam surah Al-Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu kalau dhamir mansub tapi dia munfasil, dia kena ada iya ya. Iyyaka, iyyahum gitu. Saya ulang, kalau dhamir mansub tapi dia munfasil, dia mesti ada iya. Tapi kalau dhamir mansub muttasil, dia bersambung dan dia jadi biasanya jadi maf'ul bihi lah, biasanya macam tu. Okey. Jelas ya? Okey. La masakhnahum. Apa dia makna masakhna ni? Masakhna ni maksudnya kami ubah ya. Masakhna kami ubah. Dalam ni ibu ayah, kalau masakha ni ubah bentuk kepada macam mana? Ubah bentuk kepada lebih buruk. Dalam kamus bagi tahu, hawala suratahu ila ukhra aqbahu minha. Ila ukhra aqbaha minha. Hawala suratahu, mengubah, Allah Taala mengubah bentuk sesuatu benda kepada yang lebih buruk. Jadi itu maksudnya mengubah. Ibu ayah, saya minta ibu ayah
siapa yang dah ikuti pengajian ni, siapa ikut saja live, jangan keluar sesuka hati kecuali memang ada urusan penting. Jadi kalau Ibu Boya nak kongsikan link ni kepada siapa-siapa yang lain, pastikan orang tu memang nak belajar. Kalau orang tu sekadar nak dengar, saya tak galakkan. Kalau nak dengar pesan pada dia, dengar sampai habis kelas. Jangan dengar separuh tak faham keluar, saya tak suka. Jadi Ibu kalau Ibu kongsi link dengan siapa-siapa pun, pastikan orang tu dengar sampai habis kuliah ni. Kecuali kalau dia ada urusan penting, tak apalah. Urusan penting ke apa ke. Tapi kalau sekadar cuba-cuba, lepas tu tak faham terus keluar, itu saya tak suka dan saya tak nak tengok lagi dia ikuti kelas. Pasal saya strict, saya tak suka macam tu. Pasal saya nak ajar sungguh-sungguh. Jadi bila belajar sungguh-sungguh. Pasal tu ibu-ibu yang sungguh-sungguh saja yang saya akan apa ni bantulah insya-Allah. Okey Bu ya. Okey, saya teruskan. Ala makanatihim famastata'u. Okey Bu ya, famastata'u. Saya ulang balik tadi Bu ya. Masakha tadi, masakha yang masakhum artinya berubah macam mana? Berubah kepada bentuk yang lebih buruk ya. Ibu faham maksud tu insya-Allah. Famastata'u. Okey. Dia daripada fi'il madhi Bu ya, istata'a. Ya. Saya tulis sekejap. Itu sekejap dia punya fi'il Ibu ya. Okey. Saya nak bagi pada Ibu istata'a yastati'u. Apa dia maksud istata'a? Maksudnya mampu. Mampu ataupun mampulah mampu. Yang berkemampuan. Kalau tengok terjemah kat sini mampulah. Jadi kalau ma tu ma masuk pada fi'il madhi, biasanya ma tu ma nafiyah. Famastata'u maka mereka tidak mampu. Jadi istata'u tu Ibu ya fi'il madhi ya. Ia adalah fi'il madhi. Istata'u tu fi'il madhi. Okey. Ibu ya istata'a yastati'u. Kita nak try tasrifkan istata'a. Siapa nak try Ibu? Siapa nak try tasrifkan istata'a sambil kita buka nota 14 Mustawah 1. Okey. Ibu-ibu yang ada ke lapangan sekarang pukul 9.30 saya nak terangkan pasal maf'ul bihi. Pasal maf'ul bihi itu apa ni? Saya nak terangkan bagaimana kalau isim mufrad jadi maf'ul bihi, musanna, jamak pula bagaimana kalau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir jadi maf'ul bihi. Kita akan bincang sekarang pukul 9.30 insya-Allah. Jadi Ibu siapa nak try tasrifkan istata'a? Kita try buat insya-Allah. Okey Ibrahim, boleh unmute? Kita bagi Ibrahim dulu Ibu ya. Ibu Azizah buat fi'il mudhari' nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu dah buka nota Mustawah 1, nota 14 dah? Ya. Okey. Boleh Ibu sebut kotak sekali Ibu? Ibu sebut kotak sekali. Pasal ni kita jarang buat. Istata'a ni Ibu sebut kotak sekali. Kotak pertama sekian-sekian. Kotak pertama istata'a. Kotak kedua istata'a. Kotak ketiga istata'u. Kotak keempat istata'at. Kotak kelima istata'ata. Betul. Kotak keenam istata'na. Okay, cantik Ibu. Ibu ayah semua dengar yang kotak ke-6 tu asalnya istata'a kan? Tambah nun. Bila tambah nun, ain tu kita matikan. Bila kita matikan ain, alif sebelum ain tu kita buang. Jadi pendek je. Istata'na. Bukan istata'na. Bukan. Kita dah buang alif. Istata'na. Seperti mana yang Ibrahim buat tadi. Betul Ibu ya? Istata'na. Betul. Okay, Ibu kotak ke-7. Kotak ke-7 istata'ta. Kotak ke-8 istata'tuma. Kotak ke-9 istata'tum. Kotak ke-10 istata'ti. Kotak ke-11 istata'tuma. Kotak ke-12 istata'tunna. Kotak ke-13 istata'tu. Kotak ke-14 istata'na. Betul Ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Tahniah Ibu ya. Alhamdulillah.
Okey, Ibu Azizah boleh buat fi'il mudhari' pula Ibu Azizah ya. Okey. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama yastata'a. Ibu. Yastati'u. Kotak pertama yastati'u. Ya, kotak kedua yastati'ani. Betul. Kotak ketiga yastati'una. Betul. Kotak keempat tastati'u. Betul. Kotak kelima tastati'ani. Okey, panjang. Tastati'an. T itu panjang dua rakaat. Tastati'ani. Betul. Kotak keenam yastati'na. Bagus Ibu. Okey, kejap Ibu ya, kejap ya. Ibu ya semua, kotak ke-6 ini asalnya yastati'u tambah nun. Tadi bila tambah nun, belakang tu ain tu kita matikan. Bila kita matikan, ya pun mati, ain pun mati. Jadi tak jadi yastati'na, tak. Kita kena buang ya. Jadi yastati'na, seperti mana yang Ibu Azizah buat. Bagus Ibu, Ibu dah faham dah. Yastati'na, pendek. Teruskan Ibu, alhamdulillah. Kotak ketujuh tastati'u. Okey. Kotak ke-8 tastati'ani. Okey. Kotak ke-9 tastati'una. Betul. Kotak ke-10 tastati'ina. Betul. Kotak ke-11 tastati'ani. Betul. Kotak ke-12 tastati'na. Betul. Kotak ke-13 astati'u. Betul. Kotak ke-14 nasta'inu. Nastati'u. Nak bagi nasta'in pula lah. Nastati'u. Betul Ibu. Masya Allah. Tabarakallah Ibu. Tahniah Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Ibu ya, bila Ibu Azizah sebut nasta'inu tu, dia sama macam, sama lah. Yang Quran, surah Fatihah tu, ista'ana yasta'inu. Di sini, istata'a yastati'u. Apa lagi? Ista'adha yasta'izu. Isti'adha. Kita baca apa ni, a'udzubillah minasyaitanir rajim tu kita sebut isti'azah. Kita tu ya, itu bab istif'al Ibu ya, istif'al babnya. Okey. Bagus Ibu, masya-Allah. Jadi Ibu ya, jadi istata'u famastata'u fi'il apa Ibu? Istata'u tu fi'il apa? Fi'il apa tadi Ibu? Istata'u tu fi'il apa tu? Kita confirmkan balik. Fahamkan balik. Fi'il madhi. Betul Ibu, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi Ibu kotak ke berapa Ibu? Kotak ke berapa? Ibu-ibu semua kotak ke? Kotak ke? Istata'u. Kenapa kotak pertama, kotak 13 Ibu? Betul ke tu? Fi'il madhi tambah waw alif di belakang Ibu. Kotak berapa Ibu? Famastata'u. Tu kan ada tambah waw alif. Kotak ketiga Ibu Azizah, betul ya? Kotak ketiga Ibu. Bukan kotak pertama. Kotak ketiga ya. Okey. Oleh kerana ada beberapa orang yang salah, saya nak ibu-ibu ulang balik. Siapa nak ulang rumus fi'il madhi kosong alif waw alif? Siapa nak try ulang rumus fi'il madhi kosong alif waw alif dengan hafalan? Siapa nak try? Boleh Ibu? Siapa nak try? Kosong alif waw alif tamati ta alif nun fathah ta tumatun ti tumatunna tuna. Siapa nak try? Tak ada? Okey Ibu Maimunah. Okey. Okey Ibu Maimunah. Kosong alif waw alif tamati ta alif nun fathah ta tumatum ti tumatuna tuna. Alhamdulillah. Itu Ibu ngafalan Ibu ya? Yes. Ibu. Yes, Ibu hafal Ibu ya? Sikit-sikit lah Ustaz. Tengok juga. Ibu seperti itu tengok buku ke tidak? Tengok Ustaz. Tak, kita nanti Ibu cuba buat dengan hafalan lah. Ibu cuba hafal Ibu ya nanti insya-Allah ya. Okey Ibu. Itu caranya ya. Okey. Okey Ibu, kita teruskan. Terima kasih Ustaz. Tak Ibu. Wala yarji'un, la yarji'un. Okey Ibu ya.
La yarji'un daripada raja'a yarji'u. Ini kita dah biasa jumpa lah. Raja'a yarji'u maksudnya kembali. Kembali. Yarji'un fi'il mudhari' ada masuk la sebelumnya. Ibu ayah la yarji'un, la apa tu ibu namanya? La yarji'un, apa nama la tu? La nahiyah ke? Apa nama la tu? La nafiyah ibu ya, bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Haji Wahab bukan nahi, la nafiyah. Kalau nahi larangan, maksudnya jangan. Di sini la yarji'un, mereka tidak. Mereka tidak kembali. Jadi bukan la nahiyah tapi la nafiyah, nafi, penafian ya. Okey. Wala yarji'un gitu ya. Jadi la yarji'un kotak berapa ibu? Kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga. Daripada raja'a yarji'u. Okey, habis. Terus masuk 68 ayat 68 ya. Tak ada masa lagi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Ibu. Di sini kita ada lihat ada man syartiyah nama dia. Man syartiyah. Okay, cuba ibu tengok bezakan ya saya sebut ni. Saya berasa kagumlah dengan siapa yang datang tadi. Saya berasa kagumlah dengan siapa yang datang tadi. Jadi ibu, ayat saya dah habis ke belum? Saya berasa kagumlah dengan siapa yang datang tadi. Saya gunakan siapa di situ dah habis ke belum? Ke perlu tambah yang lain? Ibu dah boleh faham kan? Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Kenapa belum Ibu Rahil? Kenapa belum faham? Ibu boleh faham ke tidak? Saya berhenti. Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Dah habis ke belum? Tak tahu sebab? Tak, Ibu Rahil salah ya. Faham. Kita semua boleh faham. Kalau berhenti sekat itu, kita semua faham. Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Okey, dah faham ayat tu kan? Macam mana pula kalau saya kata, barang siapa yang Allah panjangkan umur dia, lepas tu saya berhenti. Barang siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, saya berhenti sekat itu. Boleh faham ke tidak? Sempurna ke tidak ayat tu? Tak sempurna. Kalau saya, itu maksudnya. Maksudnya kalau tadi saya kata, saya berasa kagum dengan siapa yang datang. Siapa juga? Saya berasa kagum dengan siapa yang datang tadi. Itu ayat itu dah sempurna dah. Tapi kalau siapa yang barang siapa yang Allah panjangkan umur dia, kemudian saya stop sekat itu, ayat itu tergantung. Maka kalau macam itu, barang siapa itu dipanggil syartiyah, syarat. Dia ada syarat dan dia ada jawab dia. Syarat dan jawab. Syarat ni macam mana? Barang siapa yang ... itu syarat dia. Maka ... itu jawab dia. Boleh buat ya? Itu kita panggil ada syarat dan jawab dia. Barang siapa yang barang siapa yang jaga solat subuh berjemaah setiap hari, maka ... itu balasan yang dia dapat. Okey, ayat tu kena sempurnakan lagi satu ayat lagi baru faham maksud dia. Itu dipanggil man syartiyah. Itu dipanggil syartiyah. Syartiyah ni bukan man saja. Itu kita panggil jawab syaratnya. Tengok ya. Dia ada syarat dan jawab dia. Okey. Jadi ibu di sini contohnya wa man nu'ammirhu, maksudnya dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Kami panjangkan umurnya. Sempurna tak setakat itu ibu kalau ayatnya? Barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Sempurna tak ayat tu? Setakat itu saja. Tak sempurna. Dia mesti ada jawab dia. Okey ibu. Ibu dah faham. Itu faham kita panggil syarat dan jawab dia. Jadi ibu, kalau syarat dan jawab ini fi'il mudhari', dua-dua kena jazam. Saya ulang. Kalau syarat dan jawabnya fi'il mudhari', maka kita kena jazamkan dia. Jazam ni macam mana? Fi'il mudhari' bila jazam, kalau kotak warna kuning, ibu buka nota 16 ibu. Kejap buka nota 16, kotak warna kuning. Dah komen dah ibu, siapa buka nota 16 dah komen dah. Okey. Jadi ibu, kotak warna kuning tu, kotak warna kuning kalau dia jazam, kita kena matikan belakang. Matikan huruf akhir. Saya ulang, kotak warna kuning, kalau i'rab dia jazam, kita kena matikan. Kalau huruf akhirnya bukan alif waw ya,
maka kita kena matikan. Tapi kalau huruf akhirnya alif waw ya kita buang. Saya ulang. Kalau fi'il mudhari' itu, kalau jazam, kalau kotak warna kuning ni huruf akhirnya bukan alif waw ya, kita matikan hurufnya. Dan kalau huruf akhirnya alif waw ya, kita buang hurufnya. Okey. Kalau kotak warna putih macam ni, kotak warna putih kan tambah 2 huruf kan? Tambah alif nun, tambah waw nun, tambah ya nun. Ketika jazam kita buang nun. Ketika jazam kita buang nun. Dan kemudian kotak 6 dan 12. Kotak 6 dan 12 mana kita dah belajar selama ni. 6 dan 12 kita takkan buang hurufnya. Okey. Ibu ayah tadi saya tengok ada yang join. Dia gunakan nama Duke Bahlul. D-U-K-E Bahlul. Saya tak kenal siapa, tapi nama tu pun saya dah tak berkenan. Bahlul tu nama ulama sebenarnya, tapi tak tahulah dia faham ke tidak. Kalau ibu-ibu kenal siapa tu, tolong mesej saya. Siapa Duke Bahlul tu, saya kurang senang lah. Ikuti pengajian, lepas tu keluar macam tu saja. Nanti mesej saya ya. Saya ada yang macam tu saya kurang selesa. Jadi ibu tahniah, ibu semua tahniah belajar sungguh-sungguh insya-Allah. Jadi nu'ammir ibu. Daripada ammara yu'ammiru. Ibu, ammara ain mim ra. Apa 3 huruf utamanya? Ain mim ra lah, umur. Umur maksudnya umur lah, umur usia. Jadi kalau ammara mengusiakan, maksudnya memanjangkan usia. Ibu ayah, ammara memanjangkan usia. Ammara memanjangkan usia. Ammara mudhari'nya yu'ammiru. Ammara yu'ammiru. Tengok pada maksud ibu. Kadang-kadang ammara maksudnya memanjangkan usia. Ada juga ammara maksudnya mengimarahkan. Tengok pada konteks. Pasal tu ibu, guru-guru yang mengimarahkan pengajian di masjid dan surau kita panggil guru-guru apa ibu? Guru-guru yang imarahkan pengajian di masjid dan surau dipanggil guru-guru apa? Guru apa ibu kita panggil tu? Macam mana ibu? Guru apa tu? Guru takmir. Betul ibu Azizah. Ibu Azizah pun guru takmir juga kan? Guru takmir maksudnya guru yang mengimarahkan pengajian di masjid dan surau. Itu guru takmir. Sama juga macam ni pun sama. Ammara yu'ammiru ta'miran. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini bab taf'il ibu ayahnya. Bab taf'il. Cumanya ammara yang kita nak tengok sekarang, ammara daripada umur. Daripada umur. Ammara yang ta'mir tu daripada imarah. Ammara yang memberi makna ta'mir itu datang daripada perkataan imarah, mengimarahkan. Imarah. Tapi ammara yang kita masukkan sekarang, ta'mir isim fa'il tak? Ta'mir masdar ibu. Ta'mir tu masdar ibu. Isim fa'ilnya mu'ammir. Okey. Ta'mir tu masdar ibu ya. Ammara yu'ammiru ta'miran. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi ibu ayah, ammara yu'ammiru. Agak-agak ibu, nu'ammir itu, tak apa ibu, tak apa makcik. Okey, tak apa makcik insya-Allah. Allah mudahkan makcik ya insya-Allah. Makcik orang ni tak apa. Kalau ibu-ibu yang dah biasa ikuti pengajian dengan saya, dan kalau keluar tu, kalau ibu keluar, saya tahu mesti ada sebab yang tertentu yang menyebabkan terpaksa keluar. Tapi yang jarang-jarang ikuti pengajian, tiba-tiba keluar, itu saya kurang selesa lah. InsyaAllah ibu ayah ya. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi agak-agak ibu ayah, nu'ammir tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kotak berapa ibu? Agak-agak ibu kotak berapa tu? Kotak 14. Okey. Ibu Sufyan nak tulis. Assalamualaikum. Ibu Sufyan nak tulis tadi 14 tapi tertulis 24. Kotak 14 ibu ya. Jadi ibu ya, asalnya kotak 14 bunyinya macam mana? Asal kotak 14 bunyinya macam mana? Asalnya? Mu'ammir ke asalnya ibu? Cuba seorang ibu jawab. Siapa nak, ibu boleh komen saya. Kita berbual. Siapa nak try ibu? Komen saya ibu. Siapa nak try komen saya, kita berbual. Dua hala supaya yang lain pun dapat faedah insya-Allah. Ibu-ibu jangan takut ibu ya.
Boleh ibu komen saya? Okey, Ibu Saedah, masya-Allah Ibu Saedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sihat ibu ya? Alhamdulillah. Ibu, wa man nu'ammir. Nu'ammir tu fi'il mudhari' bukan? Kotak 14 tadi kan kita dah jawab. Ibu, asalnya kotak 14 tu bunyinya macam mana? Nu'ammir ke nu'ammiru? Nu'ammiru. Asalnya nu'ammiru kan, fi'il mudhari' semuanya asalnya dengan rafa', nu'ammiru. Okey. Jadi ibu, kenapa kita baca nu'ammir dengan mematikan, menjazamkan dia? Kenapa ibu? Kerana ada apa sebelum? Sebelumnya ada huruf man tu. Man jazam, huruf jazam. Nah, ibu kena sebut man tu apa nama? Man ada banyak man ibu. Ada man mausul. Ni man apa? Man syartiyah. Bagus. Ibu semua kena ingat bukan man saja. Kena sebut man syartiyah. Kerana man ada banyak. Ada man mausul, ada man istifham, macam-macam man ada. Ini namanya man syartiyah. Okey, kalau man syartiyah, kalau kedua-dua juzuknya syarat dan jawab tu fi'il mudhari', apa jadi pada fi'il itu ibu? Kita sama ada matikan huruf hujungnya. Okey. Atau kita buang huruf tambahan. Okey, kalau kotak tu kotak warna kuning, maka ibu apa kita buat? Kalau kotak tu kotak warna kuning, apa kita buat? Kita matikan. Okey, kalau kotak warna kuning tu akhirnya alif wawiyah? Alif wawiyah. Kalau kita buang. Kita buang hurufnya. Kalau kotak warna putih yang tambah alif nun, waw nun, ya nun, apa kita buat ibu? Kita buang huruf tambahan tu lah. Kita buang huruf nun tu. Bukan pertama buang huruf nun ibu. Buang huruf nun. Buang huruf nun. Buang huruf hazaf. Kalau huruf kotak 6 dan 12 tambah nun saja, nun jamak muannas, kita buat apa ibu? Kotak warna kelabu. Kita kekalkan. Betul. Jadi ibu, nu'ammir kotak 14 kotak warna kuning kan? Ya. Okey ibu, kotak 14 kotak warna kuning. Adakah huruf akhirnya alif wawiyah? Tak ada, bukan. Tidak. Bahkan huruf akhirnya adalah huruf apa ibu? Ro. Maka apa kita buat pada ro? Kita tukar ke jadikan mati. Matikan dia. Maka itu jadi waman nu'ammir tu. Itu dari sini kita panggil dia sebagai syarat. Ini sebagai syarat. Ini fi'il sebagai syarat. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, itu syarat. Tapi tak habis lagi. Mana jawabnya? Jawabnya nunakishu. Nunakishu ibu ya. Okey ibu, terima kasih ibu. Tahniah ibu ya. InsyaAllah. Sama. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, untuk nunakishu, huruf asalnya adalah nakasa ya. Nakasa. Sekejap ya. Okey. Ibu ayah, nunakishu daripada nakasa. Apa dia maksud nakasa ni? Nakasa ni apa? Tak ya ibu ayah, saya tengok. Okey. Nakasa ni dari segi bahasa, dia fi'il madhinya nakasa yankusu ibu ayah. Nakasa yankusu. Nakasa yankusu, fa'ala yaf'ulu. Nakasa yankusu, fa'ala yaf'ulu. Apa maksudnya ibu? Nakasa yankusu maksudnya menjadikan yang bawah tu atas. Yang atas ditukar kepada yang bawah. Maksudnya ibu ayah, orang yang Allah panjangkan umurnya, maka akalnya sepatutnya tinggi, tapi akalnya dikembalikan seperti mana akal budak-budak baru lahir. Dah tak tahu, dah tak kenal orang dah. Itu dah nyanyok lah maksudnya. Tapi bukan semua orang ibu ya. Ada yang Allah Ta'ala pelihara akalnya. Siapa yang Allah pelihara akalnya? Orang yang selalu mengaji Quran. Para ulama dan juga orang yang selalu mengaji Quran, ataupun orang yang selalu berfikir. Orang yang selalu berfikir, tajam fikiran dia, maka dia susah nak nyanyok lah. Tapi kalau ibu perasan tak? Kalau ibu lepas pencen, tak ada duduk kelas, tak ada duduk kuliah. Lepas pencen tak ada duduk kelas, tak ada duduk kuliah. Lepas tu ibu sibuk berkebun aja tanpa tajamkan akal. Apa jadi pada ibu punya pemikiran? Dia slow. Tapi ibu lepas ibu pencen, ibu belajar macam ni, tajam tak pikiran ibu? Kita belajar bahasa, belajar bahasa Arab ni kan. Adakah membantu menajamkan pikiran ibu?
Kalau ibu dah pencen dan ibu belajar macam ni, dia tidak akan merosakkan fikiran ibu, bahkan akan menajamkan lagi, akan menyebabkan ibu baca Quran lebih faham dan akan menajamkan lagi cara pemikiran ibu. Pasal itulah ibu ayah ulama jarang nyanyuk. Biasa tak jumpa ulama nyanyuk. Biasa tak jumpa ulama tapi nyanyuk. Jarang sangatlah ibu jumpa. Adakah ibu jumpa ulama? Ulama, orang alim, orang alim-alimah ya. Ulama lelaki ke perempuan ke tapi nyanyuk. Jarang jumpa. Pasal kita tengok ulama-ulama kita dah tua-tua pun cerdas, pandangan mereka tajam. Orang yang banyak berfikir ibu. Okey, jadi balik ke sini. Nakasa yankusu, kalau nakasa saja berubah daripada yang atas kepada yang bawah, tu nakasa yankusu. Tapi kalau nakasa yunakisu, maksudnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala yang mengubah, Allah Ta'ala yang menukar daripada atas ke bawah. Tu mengembalikan daripada budak-budak mengembalikan fikiran budak-budak itu kepada orang tua yang Allah panjangkan umur dia, tetapi akal fikiran dia tak tajam, dikembalikan berfikir tu macam budak-budak balik, macam baby balik. Jadi ibu ayah kalau diuji macam tu, ibu ayah diuji dapat manfaat macam tu, janganlah pula ibu ayah marah ke apa ke, Allah Ta'ala dah takdirkan macam tu kan. Ada pula saya jumpa ibu ayah, saya jumpa menantu bila jaga mak mertua macam tu, diletakkan betul-betul depan tandas, di hujung rumah tu depan tandas, dibiarkan macam tu. Saya sedih tengok ibu ayah macam tu ya. Dibiarkan. Ada pula yang gaduh-gaduh adik-beradik. Betul, Allah yang mengubah menukar ibu ya. Kalau nak kasar, Allah yang mengubah ataupun menukar. Boleh ibu ayah ya, insya-Allah kalau Allah uji macam tu, ibu ayah sebenarnya kalau ibu ayah jaga orang tua, ibu ayah jaga orang tua itu bukan satu beban ya, itu satu penghargaan daripada Allah. Kalau ibu ayah ada yang jaga orang tua, itu bukan satu bebanan, bahkan itu satu penghargaan daripada Allah, satu kemuliaan daripada Allah. Allah Ta'ala nak muliakan ibu ayah dengan jaga ibu ayah yang dah tua. Jangan gaduhlah adik-adik ya, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi kalau nakasa yunakisu, Allah Ta'ala yang mengubah. Jadi nunakishu ni nunakishu daripada nakasa yunakisu kotak 14, nunakisu. Jadi ibu kenapa di sini dia jadi jazam? Kenapa? Kerana dia adalah jawab kepada man tadi. Man tadi dia punya syaratnya mana? Syaratnya pada nu'ammir. Itu syaratnya. Mana jawabnya? Nunakis. Barang siapa yang ... maka ... Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan dia. Kami kembalikan dia. Dekat sini, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Okey. Okey, nunakis kami kembalikan. Jelas ibu ayahnya kenapa nunakis tu mati? Kerana dia adalah jawab kepada man tadi. Syaratnya nu'ammir, jawabnya nunakis. Maka kalau kita jumpa macam ni, kita panggil syarat dan jawab. Ustaz, kita tak ada belajar lagi kan? Yalah ibu, kita tak belajar lagi dalam sorof ke dalam nahwu, kita tak belajar pun. Pasal itulah saya kata, walaupun tak masuk dalam modul yang saya buat, nahwu pun tak habis lagi, aduh sibuk sangat kan. Tapi ibu, benda tu kita akan jumpa dalam kelas-kelas macam ni. Ada yang blame saya, ustaz ni nahwu tak habis-habis. Tapi ibu tu pun tak nak join pengajian macam ni, memanglah ni. Kalau ibu-ibu, nahwu tu memang saya belum habis lagi. Sorof peringkat kedua pun belum habis lagi. Pasal saya, maaf sangat ada urusan-urusan yang tak dapat saya elakkan. Cuma dalam kelas-kelas macam ni, bila kita jumpa, saya akan bincang. Bila saya bincang, ibu ayah akan faham awal daripada benda yang kita belum belajar lagi. Jadi ibu ayah yang ketinggalan tanpa sebab lah. Ya? Tak apa Ibu Sofia lemah sorof, tak apa. Semua orang dalam ni semuanya asalnya lemah. Tapi kita istiqamah Ibu insya-Allah ya. Okey. Jadi afala yaqilun, maka tidakkah mereka berfikir? Yaqilun daripada aqala yaqilu. Daripada aqala yaqilu, berakal, berfikir. Jadi yaqilun, mereka berfikir. Mereka berfikir ataupun mereka fahamlah. Akal ni faham. Berfikir ataupun mereka faham, berakal, faham. Jadi afala yaqilun, tidakkah mereka semua faham? Kenapa mereka? Kerana mula dengan ya.
Kenapa mereka kan ramai kerana belakangnya ada waw. Ya'qilun, mereka berfikir. Jadi boleh sekat itu saja insya-Allah. Jadi hari ini punya kelas perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin ayat 67 dan 68 ayat 67 dan 68. Mudah-mudahan bermanfaat bagi insya-Allah. Dan setengah sekarang kita ada perbahasan maf'ul bihi. Macam saya kata tadi, maf'ul bihi kita akan terangkan maf'ul bihi bagaimana kalau isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir jadi maf'ul bihi macam mana jadinya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعل لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu. Afwan ibu ayah semua. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.